Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurul Syakira Muhammad Zawi dari Politeknik Mersing akan membentangkan kertas kajian yang bertajuk Keberkesanan Let's Play SAD. Untuk makluman semua, kertas kajian ini dilakukan bersama-sama dengan rakan saya iaitu Puziah Hazia Bazui. Antara perkara yang akan disentuh dalam pembentangan saya pada kali ini adalah pertama, pengenalan, kedua, penyertaan masalah, ketiga, objektif kajian, keempat, kaedah kajian, kelima, dapatan kajian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Let's Play SAD adalah satu produk inovasi berbentuk buku kerja, workbook. Let's Play SAD menggunakan pendekatan kaedah permainan atau juga dikenali Game Based Learning GBL. Penggunaan kaedah permainan atau GBL dalam pendidikan secara tidak langsung telah mengubah corak pengajaran, di mana pelajar tidak lagi belajar dengan hanya mendengar semata tetapi telah berubah kepada suasana pembelajaran aktif. Kaedah permainan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini terbukti mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih seronok dan berkesan, di samping mengurangkan kebosanan seperti yang berlaku dalam kaedah pengajaran konvensional. Buku Let's Play SAD ini menggunakan teknik pengulangan yang dapat mengukuhkan pemahaman pelajar di mana mereka perlu mengingati nama penuh terma, singkatan, mengeja terma-terma dengan betul, mengingati kata kunci dan isi-isi penting dalam setiap topik. Penggunaan notas. Seterusnya, pernyataan masalah. Melalui pemerhatian yang dilakukan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pelajar. Pertama, pelajar kurang memahami terma-terma di dalam kursus. Kedua, pelajar kurang memahami konsep-konsep penting di dalam kursus. Ketiga, pelajar juga menunjukkan sikap kurang berminat, bosan dan tidak aktif di dalam kelas. Objektif kajian. Kajian ini dijalankan bagi pertama, mengenal pasti persepsi pelajar terhadap keberkesanan penggunaan buku Let's Play SAD. Kedua, mengkaji tahap pencapaian pelajar di akhir semester bagi pelajar yang menggunakan buku latihan Let's Play SAD dengan pelajar yang tidak menggunakan buku latihan Let's Play SAD. Kaedah kajian. Kajian ini dijalankan berasaskan reka bentuk kuasi eksperimen melibatkan pelajar semester 3 yang mengambil kursus Sistem Analysis and Design DFC 3043 di Politeknik Mersing. Reka bentuk kuasi eksperimen tidak menggunakan pensampilan rawak dalam memilih subjek ke dalam kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan kerana kedua-dua kumpulan tersebut telah disatukan sebelum kajian bermula. Kajian ini melibatkan dua kumpulan, iaitu kumpulan pertama merupakan kumpulan eksperimen seramai 56 orang pelajar menggunakan buku latihan Let's Play SAD. Manakala kumpulan kedua iaitu kumpulan kawalan seramai 58 orang pelajar tidak menggunakan buku latihan Let's Play SAD. Soal selidik akan diberi kepada kumpulan eksperimen untuk mengetahui maklum balas responden berkenaan keberkesanan penggunaan buku latihan Let's Play SAD. Kedua-dua kumpulan akan dinilai melalui grade markah akhir bagi kursus Sistem Analysis and Design DFC 3043. Kajian ini melibatkan borang soal selidik dan buku latihan Let's Play SAD. Borang soal selidik ini diedarkan kepada responden kumpulan eksperimen untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap keberkesanan penggunaan buku latihan Let's Play SAD dalam membantu pelajar mengulang kaji kursus bagi meningkatkan pemahaman. Borang soal selidik terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A melibatkan jantina. Bahagian B melibatkan penilaian keberkesanan penggunaan buku Let's Play SAD menggunakan soal selidik skala Likert 4 mata iaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Di dalam buku latihan Let's Play SAD terdapat 5 topik iaitu Introduction to System Analysis and Design, System Planning, System Analysis, System Design dan System Implementation and Support. Di dalam buku Let's Play SAD ini terdapat 3 jenis corak permainan di dalam setiap topik iaitu teka silang kata, cari perkataan dan juga dam ular.
Dapatan kajian. Dapatan kajian melibatkan paparan data dan interpretasi data. Analisis data soal sidik melibatkan kaedah statistik deskriptif yang menerangkan ciri sampel menggunakan statistik asas seperti kekerapan peratusan dan taburan. Berikut merupakan antara dapatan kajian yang diperolehi. Pertama, taburan responden kumpulan eksperimen mengikut jantina. Kedua, taburan responden kumpulan kawalan mengikut jantina. Ketiga, taburan peratusan responden kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Keempat, grade markah kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Dan yang terakhir adalah analisis deskriptif persepsi kumpulan eksperimen terhadap penggunaan buku latihan Let's Play SED. Pertama adalah taburan responden mengikut jantina bagi kumpulan eksperimen iaitu lelaki 53.6% ramai 30 orang responden. Perempuan pula sebanyak 46.4% iaitu 26 orang responden. Manakala taburan responden mengikut jantina bagi kumpulan kawalan pula lelaki 53.4% iaitu 31 orang responden dan perempuan 46.6% iaitu 27 orang responden. Seterusnya, hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa taburan peratusan responden kumpulan eksperimen iaitu responden yang menggunakan buku latihan Let's Play SED adalah 49.1%. Manakala kumpulan kawalan yang melibatkan responden tidak menggunakan buku latihan Let's Play SED adalah sebanyak 50.9%. Berikut merupakan grade markah bagi kumpulan eksperimen dan juga kumpulan kawalan. Grade markah kumpulan eksperimen menunjukkan seramai 4 orang responden iaitu 7.1% mendapat grade A+. 37 orang responden, 66.1% mendapat grade A. Manakala bagi kumpulan kawalan, seramai 5 orang responden, 8.6% mendapat grade A+. 26 orang responden, 44.8% mendapat grade A. Namun demikian, jika dilihat grade markah paling rendah bagi kumpulan eksperimen adalah grade C+, berbanding kumpulan kawalan grade D+. Ini menunjukkan kumpulan eksperimen iaitu kumpulan yang menggunakan buku latihan Let's Play SED memberi impak positif terhadap grade markah. Berikut merupakan analisis deskriptif persepsi kumpulan eksperimen terhadap penggunaan buku latihan Let's Play SED. Terdapat 8 item di dalam soal selidik. Pertama, buku ini membantu saya dalam mengulang kaji pelajaran. Kedua, buku ini mampu membantu saya mengingati terma-terma penting dalam kursus. Ketiga, buku ini mampu meningkatkan lagi pemahaman saya terhadap kursus. Keempat, buku ini sesuai dan mudah digunakan serta boleh dibawa ke mana-mana. Kelima, buku ini menjadikan saya lebih aktif berinteraksi dengan rakan sekelas. Keenam, olahan grafik dan susunan letak isi kandung buku ini adalah menarik. Ketujuh, soalan-soalan yang ada dalam buku ini sesuai dengan kandungan kursus. Dan yang terakhir, ke-8, saya lebih suka menggunakan buku ini berbanding alat bahan bantuan mengajar yang lain. Jadual menunjukkan taburan peratusan, min dan sisihan piawai berhubung persepsi pelajar terhadap buku latihan Let's Play SED. Hasil dapatan kajian, taburan peratusan item 5 menunjukkan jumlah min yang tertinggi berbanding jumlah min item yang lain iaitu sebanyak 3.8. Taburan peratusan item 5 menunjukkan lebih ramai pelajar menyatakan sangat setuju 80.4% bahawa buku ini menjadikan pelajar lebih aktif berinteraksi dengan rakan sekelas. Ini kerana kebanyakan aktiviti di dalam buku ini dilaksanakan secara berpasangan atau berkumpulan dengan rakan sekelas. Taburan peratusan item kedua tertinggi ialah taburan peratusan item 6 yang menunjukkan jumlah min sebanyak 3.78. Pelajar menyatakan sangat setuju 78.6% bahawa olahan grafik dan susun letak isi kandung buku adalah menarik. Bagi item 4 menunjukkan taburan peratusan sebanyak 75% sangat setuju bahawa buku ini sesuai, mudah digunakan dan boleh dibawa ke mana-mana kerana bersaiz kecil.
Manakala, bagi item 8, pelajar lebih menyukai buku ini berbanding alat bahan bantuan mengajar yang lain. Pelajar sangat setuju dengan menyifatkan buku ini membantu dalam meningkatkan pemahaman 71.4% dan membuat ulang kaji 69.6% bagi kursus Sistem Analysis and Design DFC 3043. Taburan peratusan bagi item 7 menunjukkan lebih ramai pelajar menyatakan sangat setuju 66.1% bahawa soalan di dalam buku latihan ini bersesuaian dengan kandungan kursus berbanding yang menyatakan kurang setuju 1.8%. Item 2 menunjukkan ramai pelajar sangat bersetuju 58.9% bahawa buku latihan ini membantu pelajar dalam mengingati terma penting dalam kursus. Berdasarkan interpretasi Scormin, dapatan kajian menunjukkan bahawa ke-88 item adalah pada tahap tinggi. Jelas menunjukkan bahawa pendekatan permainan dalam buku latihan Let's Play SAD dapat memberi impak yang positif kepada pelajar. Impak ini dapat dilihat dalam grade prestasi penilaian berterusan dan penilaian akhir pelajar bagi kursus System Analysis and Design DFC 3043. Secara keseluruhannya, penggunaan buku latihan Let's Play SAD yang dihasilkan menggunakan kaedah permainan dalam pengajaran dan pembelajaran membantu pelajar memahami dan menguasai kursus dengan lebih baik. Pembelajaran yang menerapkan kaedah gamifikasi ini bukan sahaja mampu menarik minat pelajar, bahkan mampu melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Buku latihan ini juga sesuai dinaik taraf sebagai permainan komputer pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.